Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam kelas subjek Bahasa Melayu. Okey, hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa, 2 Februari 2021. Okey, untuk hari ini kita akan belajar unit 2. Tajuknya Cerita Keluarga. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 7. Hari ini kita nak belajar tentang hobi keluarga. Okey, hobi kita dah pernah belajar. Hobi ialah sesuatu yang kita suka buat bila kita ada waktu lapang. Contohnya apa? Contohnya melukis. Ada orang dia suka membaca. Ada orang yang suka bermain basikal dan macam-macam lagi. Okey, jom kita baca sama-sama. Kita tengok di sini ada Hana dan kawannya. Tengok kawannya cakap, "Cantiknya. Siapakah yang mengambil semua gambar ini, Hana?" Okey, kawan Hana datang rumah. Dia tengok ada banyak gambar ahli keluarga Hana sedang buat macam-macam aktiviti. Tengok ni ada banyak gambar. Jadi Hana jawab, "Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi ahli keluarga saya yang lain." Okey. Dia kata hobi ayah dia ialah mengambil gambar. Jadi kita boleh tengok di dalam gambar sini hobi setiap ahli keluarga Hana. Okey, yang pertama dia ada Hana. Okey, hobi ahli keluarga Hana. Saya mahir menggesek biola. Kita tengok ni gambar ni. Ini gambar Hana sedang bermain biola. Biola ni apa? Biola ialah salah satu jenis alat muzik. Okey, yang kedua, abang saya suka bermain papan selaju. Okey, apa tu papan selaju? Ini dia gambar papan selaju. Papan selaju ialah skateboard untuk kita main. Untuk ni abang dia sedang bermain papan selaju. Yang ketiga, kita ada gambar kakak saya. Kakak dia suka apa ni? Kita cari di sini mana gambar kakak dia. Okey, Kakak dia suka membaca buku. Tengok ni dia sedang membaca buku di tepi pantai. Jadi ayatnya ialah kakak saya suka membaca buku. Okay. Kemudian dia ada ibu saya. Hana kata ibu saya suka berkebun. Ni ada gambar ibu dia sedang menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Jadi ayatnya ibu saya suka berkebun. Yang terakhir ada adik lelaki Hana. Jadi Hana kata adik dia suka apa? Kita cari dalam gambar mana yang belum disebut. Ini dia gambar adik dia suka apa ni? Sedang melukis. Jadi ayatnya adik saya suka melukis. Ini. Dia sedang melukis gambar dalam gambar-gambar ni. Jadi ini semua ialah cerita tentang hobi keluarga siapa? Pandai keluarga Hana. Okey murid-murid, sekarang kita akan masuk tajuk yang baru. Tahukah murid-murid ni gambar di mana? Tengok ni gambar tempat apa ni? Okey, kita akan tengok jawapannya di sini. Okey murid-murid, hari ni kita nak tengok peta Malaysia. Malaysia ialah nama negara kita. Okey, ini dia peta Malaysia. Malaysia ada berapa negeri ni? Kita tengok, kita sebutkan sama-sama. Ada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor ataupun Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Sarawak dan juga Sabah. Ini semua negeri-negeri yang berada dalam negara Malaysia. Okey, hari ini kita belajar tentang sebuah tempat percutian yang namanya ialah Bukit Larut. Di manakah Bukit Larut? Bukit Larut terletak di Taiping, di negeri Perak di sini. Okey, cuba murid-murid teka di mana kita berada sekarang ini. Ini dia, kita berada di sini. Di negeri apa ni? Cuba sebut sama-sama. Negeri Johor. Ini tempat kita tinggal, negeri Johor. Okey, sekarang kita akan baca sama-sama cerita tentang keluarga Hana pergi bercuti ke Bukit Larut. Dia pergi bercuti bersama ahli keluarganya. Ini gambar mereka sekeluarga. Tajuknya ialah Bercuti di Bukit Larut.
Okey, cikgu baca, kawan-kawan semak dalam buku teks di halaman 9, muka surat 9. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut, Taiping, Perak. Pengalaman kami menaiki jeep ke puncak Bukit Larut sangat menyeronokkan. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Saya, ibu dan kakak tertarik akan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Ayah, abang dan adik pula gembira menyeberangi titi gantung di situ. Kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Okey, ini cerita tentang apa murid-murid? Cerita tentang mereka sekeluarga pergi bercuti di Bukit Larut. Ni Bukit Larut ni tempatnya di Taiping, Perak, di negeri Perak. Okey, sekarang kita akan cuba jawab soalan kefahaman. Soalan yang pertama berbunyi, di manakah letaknya Bukit Larut? Okey, kita cari jawapannya dalam perenggan yang pertama. Dalam petikan ni ada jawapannya. Di mana? Kita cari. Di mana? Di mana maksudnya tempat, nama tempat. Bukit Larut di Taiping, Perak. Cuba tengok jawapannya. Betul, Bukit Larut terletak di Taiping, Perak. Soalan yang kedua. Bagaimanakah suasana di Bukit Larut? Bagaimana suasana di Bukit Larut? Dia tanya, apa suasananya? Jawapannya ialah, udara di Bukit Larut sangat nyaman. Ini jawapannya. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Nyaman tu maksudnya, udaranya bersih, rasa sejuk, tak panas, rasa best. Kalau kita pergi sini, kita rasa udaranya nyaman, segar. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Soalan yang ketiga. Apakah perasaan mereka sepanjang bercuti di Bukit Larut? Okey, apa perasaan mereka sepanjang bercuti di Bukit Larut? Mereka ni ialah sebuah keluarga ni, satu keluarga ni. Apa perasaan mereka? Tengok jawapannya sama-sama. Mereka berasa sangat seronok dan gembira. Mereka berasa gembira dapat pergi bercuti di Bukit Larut. Okey, sekarang kita akan belajar macam mana cara menulis perenggan. Apa tu perenggan? Perenggan ialah bila kita tulis sebuah petikan ataupun bila kita baca sebuah petikan, dia akan ada perenggan. Okey, tengok ni. Cikgu dah tulis perenggan 1. Perenggan 1 ialah yang ini. Yang di atas, bahagian atas sini. Perenggan 1. Perenggan 2. Perenggan kedua pula ialah yang nombor 2 sini. Ini disebut sebagai perenggan kedua. Perenggan 3. Perenggan ketiga ialah perenggan yang seterusnya, yang bahagian sini. Kemudian perenggan 4. Ini perenggan keempat. Maksudnya, dalam petikan bercuti di Bukit Larut terdapat berapa perenggan? 4 perenggan, betul. Okay, kita nak belajar macam mana cara kita nak menulis dalam bentuk perenggan. Yang pertama, kita mesti ada garis tepi. Macam biasa kita mesti garis tepi. Dalam buku tulis, kita mesti buat satu garis tepi. Okey, kemudian permulaan perenggan pertama ditulis rapat. Rapat dengan garisan. Tengok ni, tak ada jarak kan? Pada perkataan pada dengan garisan mesti rapat. Perenggan pertama mesti rapat dengan garisan tepi. Okey, macam mana pula dengan perenggan kedua? Perenggan kedua dan seterusnya, perkataan pertama ditulis dengan jarak 1 jari. Okey, murid-murid tengok sini, ada kosong sini, ini jarak 1 jari. Macam mana kita nak letak 1 jari di sini? Okey, tengok gambar yang cikgu kongsikan. Macam ni. Tengok ni, ada jari. Kemudian baru kita tulis perkataan yang pertama. Contohnya udara. Ni di sini. Jarak 1 jari. Mesti letak jari kita sebelum tulis perkataan seterusnya. Ini namanya permulaan perenggan baru. Okey, ini contoh. Cikgu dah tuliskan contohnya dalam buku tulis. Yang pertama kita mesti ada garis tepi. Dari atas sampai bawah. Macam biasa kita buat garis tepi. Kemudian kita mesti tulis hari. Hari apa hari ini? Hari Selasa. Berapa hari bulan? 2 hari bulan Februari 2021. Okey, ini ialah
Hari dan tarikh bila kita tulis mesti gariskan. Okey, kemudian kita mesti tulis tajuknya. Tajuknya ialah bercuti di Bukit Larut. Tajuk mesti bermula dengan huruf apa? Huruf besar. Huruf besar dan digariskan. Okey, kemudian kita mula tulis perenggan 1. Macam kita dah bincangkan tadi, perenggan 1 mestilah rapat dengan garisan tepi. Tengok ni cikgu tulis. Ada jarak ke? Tak ada jarak. Rapat kan? Okey, macam ni nanti tulis. Kemudian masuk ke perenggan 2. Mesti letak satu jari di sini, baru tulis perkataan awal ni. Udara. Sama juga dengan perenggan 3, kita letak satu jari, jarak satu jari, baru tulis perkataan seterusnya. Begitu juga dengan perenggan keempat, letak satu jari. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, dalam karangan pendek ataupun dalam karangan, kita sebut perenggan pertama sebagai pendahuluan. Yang kedua pula dan ketiga kita sebut sebagai isi kandungan. Dan yang terakhir kita panggil sebagai penutup. Ini semua namanya karangan. Hari ini kita nak belajar cara menulis karangan ataupun petikan dalam perenggan. Okey, sekarang cikgu nak cerita dengan kawan-kawan contoh tempat percutian di Malaysia. Yang pertama, kita ada Menara Berkembar Petronas KLCC. Okey, di mana terletaknya KLCC ni? Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tengok ni ada Menara Berkembar. Berkembar tu maksudnya dia ada dua ni. 1, 2. Cantik tak? Yang kedua kita ada Pulau Tioman. Pulau Tioman ni dia pulau dan tempat laut, ada pantai di sini. Kita boleh menyelam, kita boleh tengok pemandangan yang cantik. Okey, Pulau Tioman ni terletak di negeri Pahang. Yang ketiga kita ada Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni ialah gunung yang tertinggi di Malaysia. Gunung Kinabalu terletak di mana? Terletak di negeri Sabah. Yang terakhir kita ada Zoo Melaka. Siapa yang suka pergi ke zoo? Okey, di Zoo Melaka ni, dia terletak di negeri Melaka. Ada macam-macam haiwan. Okey, cuba tengok ni ada zirafah, ada gajah, harimau, singa dan banyak lagi. Ini semua berada di dalam Zoo Melaka. Ini ialah contoh tempat percutian di Malaysia. Bila orang bercuti, mereka akan pergi ke tempat-tempat menarik di Malaysia. Okey, cuba murid-murid kongsikan nanti dalam ruangan komen di manakah tempat percutian idaman murid-murid. Okey, awak semua, kawan-kawan semua suka pergi ke mana? Boleh tuliskan dalam ruangan komen. Sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini murid-murid. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.